lain? Jawapannya ialah syaratnya ketat. Antara syaratnya apa, Datuk? Tak ada syarat. Tak ada diberitahu. Syarat itu diletakkan oleh kerajaan ataupun PM sendiri? Katanya diletakkan oleh kerajaan. Tetapi PM menafikan tak ada syarat diberikan. Usaha untuk menukar kerajaan dibuat. Usaha-usaha untuk menarik penyokong-penyokong kerajaan dibuat oleh pucuk pimpinan Perikatan Nasional. Apa contoh yang ditunjukkan oleh pemimpin? Pemimpin yang nyata ialah ahli-ahli politik. Kalau perangai ahli politik macam ni, siapa lagi rakyat nak ikut? Semata-mata untuk menyelamatkan salah seorang ahli keluarga Datuk itu anak sendiri yang ada kes mahkamah, kemudian dengan sogokan wang 30 juta dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi geng. Okey, hari ni aku nak bawa isu pasal ahli parlimen Bukit Gantang lagi. Tak habis lagi cerita dia. Aku akan bawa dia punya reaksi dia dan aku akan berkongsi dengan hampa bersama-sama pendedahan demi pendedahan daripada ahli parlimen Bukit Gantang berkaitan kumpulan-kumpulan pimpinan-pimpinan tertinggi dan juga geng-geng di dalam Perikatan Nasional ni. Bukan macam-macam yang di bawah geng. Ini semua pimpinan-pimpinan ni di dalam grup WhatsApp, di dalam mesyuarat depa, segalanya perancangan depa ni aku akan bawa. Dan ahli parlimen Bukit Gantang ni dia interview oleh Malaysia Gazette, seorang perempuan ni nama apa aku pun tak tahu. Tapi aku akan berkongsi bersama-sama dengan hampa, kita boleh tengok segala pendedahan, luahan hati, dia punya sakit hati kepada pimpinan-pimpinan perikatan ni, dia akan cerita A sampai Z kepada hampa. Dan apabila hampa layan ni, segalanya luahan hati ahli parlimen Bukit Gantang ni, Allahu Akbar, barulah kita boleh berfikir. Dan kalau tak silap aku, dia ni daripada ahli parlimen bebas sebelum ni. Dan ahli parlimen bebas, tapi dia menyokong Muhyiddin Yassin waktu Perikatan Nasional, tertubuhnya Perikatan Nasional. So bila dia daripada bebas, dia sokong Muhyiddin dan Muhyiddin jemput dia main masuk ke dalam Parti Bersatu. So apabila dia dah bersama dengan Muhyiddin dan dia dah kenal perangai Muhyiddin, so sekarang dia buat sokongan kepada Perdana Menteri. Sebab kalau nak ikutkan, dia ni seorang ahli parlimen bebas. Kan, asal usul dia. Dan apabila dijemput oleh Muhyiddin Yassin, so kalau macam dia rasa dia nak ikut, dia ikut lah. Kalau dia rasa dia tak mahu ikut, itu dia punya suka lah. Sebab tu dia berani bagi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. So jom, aku nak bawa dengan hampa sama-sama. Jom kita dengar. Panjang, memang panjang. Aku harap hampa boleh dengar A sampai Z daripada mula sampai habis. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh ahli parlimen Bukit Gantang. YB Datuk, kalau kita melihat apa yang berlaku, kita ucapkan terima kasih kerana YB Datuk sudi bersama dengan Malaysia Gazette untuk merungkai perkara ini. Dan di awal ini, apa yang YB Datuk rasakan setelah menyatakan sokongan secara terbuka di Dewan Rakyat kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera penyokong-penyokong saya daripada Bukit Gantang dan juga khusus Malaysia Gazette. Saya berasa puas bila saya dapat nyatakan secara terbuka, bukan hanya sorok-sorok mendatangi SD. Saya rasa puas kerana dalam ucapan saya itu, saya menegur semua pihak. Saya menegur juga Tambun, Paguh dan Bera untuk bekerjasama. Dalam masa yang sama juga, saya mengajak ahli-ahli Parlimen Pembangkang untuk berunding. Kerana sepanjang setahun, genap setahun, ahli Parlimen Pembangkang sentiasa menyebutkan pasal peruntukan. Kerajaan pula selalu menyebutkan rundinglah. Apa masalah yang sebenarnya? Jadi saya rasa puas bila saya dah bentang secara terbuka dalam Dewan. YB Datuk katakan puas.
rundingan selama setahun tak berlaku di antara pembangkang dan juga kerajaan. Mengapa agaknya? Kerana tadi Datuk ada katakan pintu sudah dibuka, dialu-alukan oleh kerajaan. Tetapi perkara itu tidak diendahkan oleh Perikatan Nasional. Mengapa? Saya selalu juga bertanya kepada pucuk pimpinan, kenapa tak runding? Jawapan yang mereka bagi ialah syarat yang ketat. Apa syaratnya? Kita tidak maklumkan. Malahan ahli parlimen, PN ataupun bersatu tidak dipanggil langsung untuk menyatakan bentuk rundingan. Jadi macam mana kita nak terlibat? Jadi kita ni memendam rasa. Yang penting saya sebagai ahli parlimen ialah suara rakyat. Membela kawasan saya. Dah setahun berlalu. Saya tak boleh bagi apa pun kepada mereka kecuali allowance yang saya dapat, saya belanjakan habis. Malahan pejabat pusat khidmat saya besar. Saya belanja 40,000 pusat khidmat saya. Itu tak apa, saya boleh tanggung. Tetapi yang minta enjin bot, nak repair jalan, titi pecah, banjir, rumah hanyut, rumah terbakar. Setahun dah tak boleh buat apa-apa. Hanya kita bagi tahu pada pengundi kita bahawa kita ada peruntukan, kerajaan tak betul. Tak ada peruntukan. Kita memberikan suara untuk pecah, merosakkan fikiran pengundi-pengundi dan juga penduduk di kawasan saya. Datuk nak nyatakan bahawa hanya siapa yang sokong kerajaan akan dapat peruntukan untuk jalan, untuk baiki itu dan ini? Bukan. Apabila tidak ada rundingan, kerajaan tawarkan kepada semua. Patutnya wakil daripada parti berundinglah. Kalau rundingan itu tak sesuai, maklumkan pada kita semua apa yang tak boleh dirunding. Semasa zaman Rasulullah SAW berunding dan buat perjanjian Hudaibiyah dengan kafir musyrik. Ini sama-sama Islam, takkan tak boleh runding. Yang kita tak setujulah. Yang kita setuju, kita bawa lah. Itu yang saya rasa. Ada benda yang tak kena. Kenapa tak boleh runding? Sebelum menyatakan secara terbuka di Dewan Rakyat, ada tak Datuk menyatakan begini di depan pemimpin-pemimpin utama bersatu? Saya ada berjumpa one by one. Oleh kerana tidak ada perjumpaan yang khusus bincang tentang peruntukan ini, jadi saya tak timbul lah. Jumpa siapa one by one? Pucuk pimpinan. Antaranya siapa? Saya ingat, saya sebut itu je lah, pucuk pimpinan. Tak diendahkan? Tak diendahkan. Tak diendah, tak dilayan langsung ataupun ada jawapan-jawapan lain? Jawapannya ialah syaratnya ketat. Antara syaratnya apa, Datuk? Tak ada syarat. Tak ada diberitahu. Syarat itu diletakkan oleh kerajaan ataupun PN sendiri? Katanya diletakkan oleh kerajaan. Tetapi PM menafikan tak ada syarat diberikan. Kalau begitu, dilihat Perikatan Nasional begitu fix ataupun firm dengan keputusan untuk terus menjadi pembangkang yang orang kata efektif. Tetapi langkah Datuk ini dilihat sebagai pengkhianat, biadab dan membelakangkan parti. Komen Datuk. Dalam tempoh setahun, usaha-usaha untuk menukar kerajaan dibuat. Usaha-usaha untuk menarik penyokong-penyokong kerajaan dibuat oleh pucuk pimpinan Perikatan Nasional. Mungkin sebab itu mereka tak meminta. Jadi kalau mereka boleh memujuk dan mengusahakan supaya ahli-ahli parlimen kerajaan datang untuk menyokong Perikatan Nasional, mengapa tidak boleh ahli-ahli Perikatan Nasional memberikan sokongan kepada kerajaan? YB Datuk, tadi YB Datuk ada menyatakan bahawa ada usaha untuk pembangkang atau Perikatan Nasional ini membentuk kerajaan dalam tempoh setahun. Tetapi perkara ini dinafikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika saya menemu bual beliau beberapa minggu yang lalu. Beliau katakan tidak ada satu-satu pakatan yang dibuat untuk menjadi kerajaan. Dalam, kalau tengok handset dalam parlimen, boleh kita lihat, baca beberapa statement yang dibuat oleh Arau, yang dibuat oleh Maran, mengatakan bahawa akan sampai masanya parti pembangkang menubuhkan kerajaan. Dan Arau selalu menyebut 4 pergi sana, 10 datang ke sini. Maknanya ada usaha. Ada usaha. Dan saya tanya,
Mereka kata akan datang. Dekat lah, dah dekat. Tetapi dah sampai 10 tahun. Kerajaan sekarang ada 2/3 majoriti. Pada saya tak logik untuk menumbangkan kerajaan. Datuk sebenarnya mengapa agak terlibat dalam politik, menjadi ahli parlimen? Kerana ada yang masuk dalam bidang politik ini menjadi ahli parlimen, tidak kiralah jadi pembangkang ataupun kerajaan, tetapi bersandarkan kepada parti, menang atau kalah bersama-sama dengan parti. Tetapi kita melihat sejarah Datuk sendiri dalam politik ini bermula dengan UMNO, BN, kemudian apabila kalah Datuk lompat kepada Bersatu, kemudian sekarang ini tidak lompat lagi tetapi hanya menyatakan sokongan. Apa sudah jadi? Apa sebenarnya dalam diri Datuk ni? Memang tak boleh jadi pembangkang atau bagaimana? Parti ini adalah platform. Yang pentingnya, niatnya ialah untuk membantu rakyat. Dalam keadaan sekarang, banyak aktiviti yang saya buat. Bagi jualan barang murah untuk rakyat. Ya. Parti hanyalah platform. Bukan saya seorang, ramai lagi yang lain. Sama ada secara blok ataupun secara individu. Sejarah yang lepas juga, tubuhnya PAS adalah daripada UMNO. Tubuhnya Bersatu pun daripada UMNO. Jadi itu bukan isunya. Isunya adalah prinsip perjuangan berdasarkan kepada rakyat. Tujuan kita jadi ahli parti bukanlah bertengkar dan maki hamun secara biadab di parlimen. Kita membawa suara rakyat. Siapa rakyat? Kawasan kita. Kawasan saya memang di luar bandar, rakyatnya susah. Jalan tak lengkap. Bandar pun tak ada di parlimen saya. Jadi kalau dalam keadaan macam ini, 4 tahun lagi, apa yang boleh saya bantu pada rakyat? Rumah terbakar, saya bagi RM500 je. Dulu saya boleh bagi banyak. Jadi, saya menunggu apa nak dibuat selama setahun, tak boleh buat apa-apa. Dengan kata-kata, ucapan yang amat berhormat PMX, saya rasa ada keikhlasannya. Kenapa kita tak cuba? Kita nak bertanding, nak bergaduh dalam pilihan raya, lambat lagi 4 tahun. Panjang masa. Pada saya, the best man win. Ya. Siapa pandai, siapa cekap, menguruskan, dia menang. Ini bukan masa perang. Ini masa runding. Ini masa buat kerja. Ini masa bantu rakyat. Ini masa nak bantu kerajaan untuk mengurangkan kos hidup. Ini masanya. Bukan hanya bercakap dalam parlimen dengan keadaan biadab, dengan tidak ada poin, hanya caci, hamun dan sebagainya. Ini bukan satu contoh yang baik untuk dilihat oleh rakyat. Lama-kelamaan rakyat muak dengan politik. Ini boleh kita lihat dalam kehadiran masa mengundi. Sebab apa contoh yang ditunjukkan oleh pemimpin? Ya, pemimpin yang nyata ialah ahli-ahli politik. Kalau perangai ahli politik macam ni, siapa lagi rakyat nak ikut? Bila ramai yang melabel Datuk sebagai pengkhianat, biadab, apa yang Datuk rasa? Sebenarnya itu adalah sentimen. Sebab yang melabelkan pengkhianat pun dia keluar parti juga dulu. Kenapa saya jadi pengkhianat? Saya dah boleh agak akan berlaku semua ni. Ya, tetapi sebab tu saya mengambil sikap, saya tak mau balas. Sebab orang yang biadab, orang yang tidak menggunakan ilmu, kenapa saya nak ikut perangai dia? Saya akan teruskan kerja saya. Kalau rakyat saya puas hati, mereka akan terima saya dengan baik. Semalam ada kenyataan daripada Ketua Bahagian Bersatu Bukit Gantang sendiri yang mahu Datuk melepaskan kerusi ahli parlimen, juga disokong oleh Ketua Penerangan Bersatu sendiri yang menyatakan bahawa perlu dikosongkan kerusi ini kerana Datuk dianggap pengkhianat kepada parti, menang atas tiket PN Bersatu tetapi sekarang ini menyatakan sokongan. Komen Datuk. Yang pertama, saya tak melanggar perlembagaan parti. Parti tidak melarang. Jika parti melarang, parti boleh pecat saya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada pilihan yang lepas, PRU 14, beberapa orang tokoh dalam Bersatu juga lompat.
parti yang asal UMNO juga minta mereka kosongkan jawatan. Kenapa mereka tak kosongkan? Kenapa masa saya kena kosongkan? Jadi yang meminta kosong tu pula, ya, kalau saya tak mau mencabar, insya-Allah saya akan terus berkhidmat untuk rakyat selagi saya diperlukan. Tadi Datuk ada menyatakan bahawa semua yang Datuk lakukan ini memang untuk Parlimen Bukit Gantang, kerana Datuk katakan bandar pun tak ada dekat sana kan. Jadi ini semua untuk rakyat. Tetapi kita melihat maknanya mana-mana ahli Parlimen yang menyatakan sokongan kepada kerajaan akan dapat peruntukan untuk kawasan masing-masing. Tetapi kalau pembangkang itu bersikap seperti sekarang ini, memang sampai ke sudahlah takkan ada peruntukan untuk kawasan. Benar? Kenapa mereka nak berkeras? Tawaran telah diberikan secara blok. Runding. Saya nak tanya soalan kepada pucuk pimpinan pembangkang. Kenapa tak mau runding? Detailkan rundingan. Buat press conference. Nyatakan apa yang kerajaan tak setuju. Apa yang kerajaan, biar rakyat semua tahu. Kalau betul ada syarat-syarat yang keras, biar rakyat tahu. Saya memang nak membuka mata rakyat. Nak membuka fikiran pembangkang-pembangkang yang masih ada sekarang ni supaya fikirlah untuk kepentingan rakyat. Datuk, semalam juga Raja Petra sudah pun ada satu memuat naik satu video yang menyatakan bahawa apa tindakan yang Datuk buat ini semata-mata untuk menyelamatkan salah seorang ahli keluarga Datuk, itu anak sendiri yang ada kes mahkamah, kemudian dengan sogokan wang 30 juta dan sebagainya. Ini antara yang kita lihat, kerana itulah tindakan menyokong secara terbuka dilakukan oleh Datuk. Adakah benar? Kalau itulah benar, maknanya kali pertama saya keluar pada UMNO pun benarlah. Apakah itu benar? Ini hanya permainan politik. Permainan politik. Sebab tu saya tak nak respon tentang permainan politik ni. Biarlah siapa nak kata apa, kata. Sebab dulu pun benda yang sama juga. Setelah 5 tahun berlalu, kenapa timbul lagi? Kerana mereka marah pada saya. Marah secara profesional lah. Apa tindakan saya buat, kenapa nak kait-kait dengan benda yang lain? Be gentleman. Datuk menafikan perkara itu? Dah pasti saya nafikan. Akan ambil tindakan kepada si penyebar fitnah itu? Saya tak akan ambil tindakan apa-apa. Saya tak nak panjangkan. Saya nak buat kerja. Saya nak tenangkan fikiran saya untuk khidmat pada rakyat. Kalau saya makan pancing-pancing ni semua, saya akan terjerut dengan pancing-pancing ni. Kalau dia orang rajin, dia orang teruskan. Dia orang boleh minta SPRM untuk buat siasatan, pergi cek di mahkamah, umumkan dalam surat khabar. Okey, carry on. YB Datuk tetap bersama dengan Bersatu? Yang penting sekarang ni ialah khidmat saya kepada rakyat. Saya tak kira platform mana lagi pun. Kalau dia orang nak pecat pun tak apa. Nak kekal pun tak apa. Tapi tindakan daripada Datuk sendiri takkan ada dilakukan lah. Saya pun sebenarnya masa saya bagi sokongan kepada Tan Sri Mahyudin menjadi Perdana Menteri, pada ketika itu saya ahli bebas. Saya bukan ahli Bersatu. Dan saya berjumpa dengan dia setelah dia jadi Perdana Menteri. Dia minta saya menjadi ahli Bersatu. Saya kata saya lebih selesa sebagai ahli Parlimen bebas. Dan kemudian diminta supaya memperkukuhkan Bersatu. Saya sign, orang serah kepada dia. Itu sejarah saya ahli Bersatu. Saya bukan pergi melutut dan sebagainya, tak ada. Kalau itu diminta oleh parti pucuk pimpinan dan juga akar umbi, akan dilakukan, ataupun seperti Datuk katakan tadi, pecatlah tetapi bukan daripada Datuk sendiri untuk meletakkan jawatan ataupun melepaskan kerusi? Saya buat tindakan saya ialah menyatakan hasrat supaya buat perpaduan. Pembangkang berunding dengan kerajaan, saya akan terus berkhidmat. Yang lain, kuasa siapa-siapa, buatlah tindakan masing-masing. Selepas menyatakan sokongan kepada PMX, apa yang Datuk sendiri mohon kepada kerajaan untuk Bukit Gantang? Permohonan saya semua saya dah nyata dalam Parlimen.
Setiap kali saya berbahas di parlimen, saya tak kata orang lain. Saya bagi senario negara dan saya akan sebut satu persatu. Setiap yang saya sebut dalam parlimen tu saya akan follow up sehingga saya dapat. Contoh mana? Menteri JKR telah bersetuju untuk turun ke Bukit Gantang untuk melihat keadaan jalan yang sesak. Saya terima. Kementerian Pendidikan dah bersetuju, peruntukan dah ada 70 juta untuk membina sekolah khas di tapak maktab perguruan lama yang saya nak bangunkan. Saya akan follow up terus. Ada banyak lagi perkara-perkara yang mungkin ialah fokus Datuk sekarang ni untuk pembangunan di Bukit Gantang. Saya nak bangunkan sebuah bandar baru di Bukit Gantang dan saya bercakap berkali-kali di parlimen. Saya akan follow up dengan Kementerian Pertanian atau Kementerian Pendidikan yang memiliki tanah tersebut. Saya akan teruskan. Saya akan merubah Parlimen Bukit Gantang ni. Zaman sekarang ni media sosial menjadi antara medium ataupun platform kita buat rujukan. Dan apabila kita type nama YB Datuk, keluarlah pengkhianat, biadab, banyak perkara-perkara itu. Datuk aware pasal perkara itu? Saya pun sekarang TikTokers. Kalau you check ikan murah, keluar nama saya. Soal pengkhianat ni kita ketepikan. Saya dah buat setiap pagi Jumaat sedekah di 3 restoran. Kenapa nak tengok pengkhianat? Kenapa tak tengok yang baik? Saya buat buffet sarapan pagi, makan tengah hari RM5. Kok cek makan murah siapa buat? Ikan murah siapa buat? Banyak kebaikan dan kebajikan yang Datuk buat. Tetapi ia tidak cukup lagi untuk orang kata membantu di Parlimen Datuk hingga Datuk membuat keputusan begini. Saya boleh bantu dari segi aktiviti ekonomi yang saya buat. Contohnya saya bagi pinjaman kepada satu orang pemuda RM70,000 untuk dia beli sampan dan peralatan memancing dan dia bayar balik ke saya RM3,000 sebulan. Setakat mana duit yang ada saya boleh bagi kepada semua orang? Saya mesti kena cari agensi yang boleh membantu. Kalau agensi yang boleh bantu, ramai lagi anak-anak muda yang nak jadi nelayan. Tapi tak ada modal. Ramai lagi nak jadi penternak, tak ada modal nak beli, nak siapkan reban dan sebagainya. Inilah peranan yang kita nak wujudkan nukleus ekonomi. Ada sesi pujuk-memujuk antara pucuk pimpinan kepada Datuk? Perbincangan ada. Selepas daripada kenyataan terbuka itu? Sebelum ada, selepas tak ada. Selepas hentam je. Hentam saja. Dah keluar daripada grup WhatsApp ke? Di remove ke? Immediately dia dikeluarkan dalam grup WhatsApp. Okay. Itu grup WhatsApp ahli parlimen? Saya, sebelum saya buat pengumuman tu, saya jumpa salah seorang pucuk pimpinan Parti Bersatu. Secara gentleman saya terangkan apa yang saya nak buat. Saya kata, I will do my own way. Cuma saya kata, take it positive. Maybe one day, you need me, I need you. Datuk, dikatakan Datuk mempunyai pengaruh yang kuat dalam kalangan ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional dan langkah menjadi orang nombor 5 menyatakan sokongan ini sebagai benchmark akan ada ramai lagi ahli-ahli Parlimen daripada blok pembangkang akan turut bersama-sama dengan Datuk. Ya, saya bukan nombor 5. Saya nombor 1. Nombor 1? Isytihar secara terbuka. Oh, okey. Yang lain secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Tetapi selepas ini akan ada lagi? Sudah saya ada? Nak buka fikiran. Kalau yang mana baik, ikutlah. Kita bukan perang di medan perang. Kita melontarkan idea, bercakap tentang prinsip, bercakap tentang kaedah. Yang mana satu kita nak pilih? Kita tak boleh, sebagai pemimpin, kita tak boleh blokkan fikiran kita ni dengan satu perkara sampai kita tak boleh menyatakan sesuatu, bertindak sesuatu. These are not leaders. Datuk, ada mungkin yang berpendapat bahawa kalau dah menyatakan sokongan kepada kerajaan, bermakna mereka bukan lagi pembangkang. Memang apa yang kerajaan lakukan memang perlu disokong. Adakah sebenarnya begitu dari sudut pandang Datuk ataupun sebenarnya menyatakan sokongan
untuk dapat peruntukan di kawasan, tetapi kalau ada perkara yang kerajaan buat tak betul, boleh ditegur ataupun bagaimana sebenarnya bila kata menyokong secara terbuka kepada PMX ini? Okey, yang pertamanya menyokong ni ialah segi dasar. Apa dasar yang telah disebut oleh PMX ialah kerajaan madani. Dasarnya cukup bagus. Dan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi. Kaedahnya masih lagi sedang dibuat, baru setahun. Jadi kalau kita terlibat secara langsung, kita boleh membantu. Dan yang mana tak betul, kita tegur. Kalau tak boleh tegur secara individu, parlimen masih ada. Kita boleh cakap dalam parlimen, kita tak puas hati. Ramai juga ahli-ahli kerajaan sekarang, ahli parlimen kerajaan yang tegur kerajaan. Bukan tak ada. Kenapa kita tak boleh buat macam tu? Berbalik kepada persoalan tadi yang Datuk kata Datuk nombor 1 tu, siapa selepas ini yang akan turut sama menyatakan sokongan pada PMX, MP dan PN? Nama saya tak boleh sebut lah. Berapa orang? Ada 5-6 orang lagi. 5-6 5-6 orang lagi yang sebenarnya nak menyatakan juga. Sebab mereka juga memikirkan tentang masalah kawasan mereka. Jadi benarlah sebenarnya Datuk mempunyai pengaruh yang kuat dalam kalangan ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional ni? Saya tak kata macam tu. Saya hanya seorang hamba yang berkhidmat. Moto saya ialah khidmat. Kalau kita melihat selepas sahaja kenyataan terbuka itu, Datuk dihentam di media sosial. Tetapi hari ini apabila kehadiran Malaysia Gazette di kediaman Datuk ini, kita lihat ramai sebenarnya di sini yang katanya turun daripada Parlimen Bukit Gantang menyatakan sokongan. Apa yang mereka, bila mereka sampai, apa ayat-ayat pertama penyokong-penyokong ini kepada Datuk? Mereka sampai, mereka ditanya dan diasak dengan soalan-soalan. Ada yang positif, ada yang negatif. Jadi mereka ni semua yakin dengan saya sebab saya dah buat macam-macam. Mereka ni jentera yang sentiasa bergerak. Sebab kita tak buat kerja politik, kita buat kerja khidmat dan ekonomi. Itu yang kita buat sekarang. Kita tak halang siapa nak datang beli. Kita terbuka. Malahan mereka ni juga daripada hari tu kena serang. Tetapi mereka tahan kerana moto kita khidmat. Diserang macam mana tu, Datuk? Diserang, kenapa ikut Datuk saya? Kenapa jual ikan? Jual ikan murah. Puan tak pernah, Puan datang hari Sabtu Ahad di sini. Kita jual ikan lebih murah daripada pasaran 30 ke 50%. Ikan segar. Di sini? Sini pun kita ada baru buat. Di Parlimen pun buat juga? Buat. Di Parlimen tiap minggu. Ada 20 tempat di Parlimen. Hampir separuh sekarang ni, kawasan yang tinggal di kawasan Parlimen makan ikan yang saya jual. Kalau ada yang menyatakan, komen-komen ada yang menyatakan bahawa ini semua plastik tipu sahaja di depan kamera. Di sebaliknya memang Datuk mengidamkan, mungkin ada sesuatu yang diminta daripada kerajaan. Apa yang Datuk nak katakan? Alhamdulillah boleh mengikuti saya punya Facebook dan TikTok. Di situ ada jawapan. Datuk aktif di TikTok? Yes. Mengikuti perkembangan. Tapi komen-komen Datuk baca? Saya aktif di TikTok untuk membantu rakyat. Komen Datuk baca? Komen baca. Apa yang Datuk rasakan bila baca komen-komen negatif? Yang negatifnya semuanya politician. Dah boleh baca kan dia boleh punya baca ni. So Datuk terkesan, terasa hati kerana kadang-kadang kata-kata ataupun tulisan-tulisan itu memang kalau orang biasa baca pun tergores juga hati. Dia Nabi SAW bukan kata hina dibanding dengan najis. Kita ni baru bercakap nak buat benda yang betul, baru sikit je. Kena tahan lah insya-Allah. Tempat kita mengadu Allah SWT. Manusia ni sebenarnya sementara je. Kadang yang marah-marah tu lepas tu dia jadi baik. Tengok parti sudahlah. Pas. Dengan siapa tak pernah bekerjasama? Kenapa nak marah? Kamu dah bekerja dengan semua kumpulan yang ada. Dengan DAP pun dah pernah bekerjasama. Kenapa nak nafikan? Bila tak setuju, pecah, it's okay. Tak setuju. Tapi kalau ada orang nak usaha untuk buat, janganlah you marah. Fikiran terbuka lah.
So, kamu usahalah pula nak tarik orang lain. Pandangan Datuk terhadap Bersatu sekarang? It's a party yang mana yang terus, dia boleh teruskan perjuangan cara mereka. Saya cara saya. Kita melihat parti Bersatu pun ada kem-kem yang tersendiri. Kalau kita lihat ada mula nak mencaras jawatan presiden dan sebagainya. Komen Datuk? Komen saya dalam PAT saya tengok dari jauh, saya tak hadir. Saya sangat kecewa keputusan presiden. Kenapa tidak beri laluan kepada muka-muka baru? Hanya tak sampai satu hari, kan, change decision, U-turn dengan nasihat seorang isteri. Kan, saya ni penasihat saya ramai. Bila saya buat keputusan, kenapa marah saya? Kan, presiden dah buat keputusan untuk inilah yang terakhir, tiba-tiba U-turn. Salahkah kita buat keputusan untuk kita teruskan perjuangan cara lain? Be fair. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan itu memang daripada perwakilan dan akar umbi yang mahukan Tan Sri terus menerajui Bersatu itu. Leaders bukan dengar orang. Leaders, he have a vision. He's my firm with the vision. Kalau disebabkan dengar sama ahli, tukar. Saya tak dengar cakap ahli. Saya tahu apa saya nak bagi kepada ahli saya. Saya tahu nak bagi apa kepada pengikut saya. I'm a leader. Datuk nak katakan Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah sampai tamat tempohnya untuk menjadi seorang presiden Bersatu? Yes. Definitely. Siapa yang boleh menggantikan beliau? Serah pada perwakilan. Antara wajah-wajah yang Datuk lihat sendiri, walaupun kita tahu Datuk kata di awal tadi Datuk bukanlah awal-awal bersama Bersatu dijemput oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan baru-baru ini tak datang kepada Perhimpunan Agung Tahunan, tetapi dari sudut pandang dari jauh, siapakah wajah-wajah yang Datuk rasa boleh menerajui Bersatu itu? Saya tak mau bayar, sudah tak mau terlibat. Tetapi ada ramai ataupun satu dua? Masih ada. Tapi saya tak mau komen dan tak mau terlibat. Ada juga yang menyatakan Datuk antara figura-figura yang boleh diangkat juga dalam Bersatu untuk menjadi kepimpinan utama. Tetapi apa yang dilakukan hari ini menghampakan mereka. Sebenarnya Bersatu tak nampak figura saya. For the past 4 years yang lepas, saya tak pernah dipanggil pun untuk terlibat. Malah di peringkat negeri pun. Malahan hak yang kata ketua bahagian Bersatu pun tak pernah berbincang bersama-sama dengan saya secara serius. Saya pernah panggil dia untuk mengukuhkan Bersatu Bukit Gantang. Saya kata kita runding, saya jadi ketua bahagian, you jadi timbalan. Dia tak mau bagi laluan. Saya tak mau bertanding. Jadi saya kata okey, you jadi ketua bahagian, you teruskan. Saya akan buat cara saya. Saya bukan tak ada usaha untuk membetulkan Bersatu daripada peringkat bawah. Saya dah cuba. Ya. Di dalam UMNO dulu, Datuk antara figura yang sering diangkat menjadi penyelamat kepada Parlimen Bukit Gantang, dipanggil dan dihormati ketika itu. Tetapi apabila UMNO kalah, Datuk juga membuat keputusan untuk menjadi bebaskan ketika itu. Apakah Datuk merasakan Datuk ini dilayan baik oleh UMNO, tidak bersama Bersatu? Ni cerita UMNO lain. Ya. Saya bukan letak jawatan sebab UMNO kalah. Setelah keputusan diumumkan, saya dapat sapu 4-0. Sebelum ini kalah. Saya panggil semua jentera. Saya bagi tahu semua jentera saya, jangan ada pertandingan. Saya akan teruskan jentera ini ke PRU 15. Tetapi malangnya bila ada pemilihan, mereka bertanding. Bila bertanding, pecah. Ya. Kata mengata. Saya kata, dia tak mau dengar cakap saya, okey. Itu sahaja,
khidmat saya setakat ini. Saya letak jawatan. Bukan sebab UMNO kalah. Ya. Sebab mereka tak mau dengar cakap saya. Untuk jangan bertanding. Baik, sebelum kita berakhir, ada beberapa komen-komen daripada pelai-pelai kita di YouTube ini. Saya bacakan. Namanya Omar. Sekarang memanglah kata demi rakyat, sewaktu melompat ke bersatu, adakah demi rakyat juga? Difahamkan scheme of thing untuk menaikkan Paguh sebagai PM ke-7. Cukup-cukuplah menggunakan alasan rakyat. Rakyat tak sebodoh yang difikirkan. Kalau betul demi rakyat, kenapa tak desak je pengerusi dan kepimpinan PN untuk berunding? Sebelum ni langsung tak ada dengar pun MP PN desak kepimpinan tertinggi untuk berunding. Kita sebagai rakyat anggap je lah ini semua sebagai hiburan. Komen Datuk. Okey, hiburan bagus sebab hiburan politik pun banyak juga. Okey, yang pertama, kalau kata saya apa tadi tu? Saya bukan jadi ahli bersatu. Saya sampai memberikan sokongan kepada Tan Sri Mahyudin pun masa itu saya masih lagi ahli parlimen bebas. Ya. Okey. Apa tadi lagi? Tak ada keusaha untuk menarik pemimpin-pemimpin PN ini bersama-sama. Selama setahun dah kita bercakap, tetapi tidak ada secara serius untuk berunding. Walaupun dah 4 orang pergi ke sebelah sana pun masih lagi tak berunding untuk membantu apa tawaran yang diberikan oleh kerajaan. So saya mengambil keputusan setelah saya bagi tahu kepada pucuk pimpinan bahawa saya akan buat keputusan saya sendiri. Maka itulah pada hari Selasa lepas saya buat keputusan. Ada lagi, terbaik YB jangan peduli orang lain cakap, yang penting dapat peruntukan dari kerajaan dan membina nanti yang bagi yang menghina nanti juga akan dapat faedah dari semua tu daripada sembang kari dalam beberapa tahun yang mendatang. Okey, ada juga yang menyokong. Ada yang marah. Ini daripada pengundi. Dia kata rakyat Bukit Gantang undi sebab parti PN. Kalau bukan sebab PN, tak mungkin Datuk boleh menang. Kalau berani, Datuk letak jawatan dan diadakan PRK semula, bertandinglah di atas tiket PH. Nak tengok menang ke tidak. Komen Datuk, ini pengundi kata begitu. Okey, terima kasih pengundi. Itu bukan pengundi saya tu. Ya, dia kata dia pengundi parti. Tak apa, dia undilah parti. Pilihan raya yang ke-16 nanti dia undi parti. Siapa undi saya, ikut saya. Jadi dalam tempoh 4 tahun ni saya tak nak membazirkan masa saya. Ya. Saya akan membantu pengundi-pengundi saya. Dan juga rakyat Bukit Gantang yang tak sokong saya. Kalau ada kemudahan, semua orang akan dapat. Ada yang tanya ni, tak ada bincang ke dengan pengundi-pengundi kawasan untuk buat keputusan perlu atau tidak sebenarnya ahli parlimen ini kalau nak buat keputusan menyatakan sokongan atau tidak, perlu berbincang dengan pengundi-pengundi di kawasan? Ada kaedahnya lah kita bincang. Kita dah panggil semua persatu perhimpunan bercakap tentang tu. Saya adalah telefon tanya, cek dengan pegawai-pegawai saya, respon macam mana. Jadi apa sebenarnya kita nak buat? Saya bincang dengan pegawai saya. Apa kita nak buat? 4 tahun lagi ni kita nak langkah keadaan macam ni ke ataupun kita biar saja? Boleh saja, biar saja pun boleh. Tetapi saya rasa tanggungjawab untuk memajukan Bukit Gantang. Tak kisahlah pengundi saya setuju ke tak setuju. Tengok satu hari nanti, 4 tahun lagi, saya akan bercakap, Malaysian Gazette boleh datang lagi sekali, kita tunjukkan di Bukit Gantang apa yang kita dah buat. Sekarang ini Akta Anti Lompat Parti benar-benar berpihak kepada Datuk, kerana kalau sebelum ini boleh dipecat, boleh dan letak jawatan sebagainya kan, tetapi ada Akta Anti Lompat Parti, Datuk boleh duduk di kerusi yang sekarang ini, hanya menyatakan sokongan, ia menyelamatkan Datuk dan mungkin ia memberi ruang kepada yang lain juga untuk lakukan perkara yang sama. Tak, sebenarnya Akta Lompat Parti ini bergantung pada parti. Kalau tak silap saya dalam parti UMNO, sesiapa saja yang menyatakan sokongan kepada pimpinan lain, gugur kat dia punya status. Tetapi pada ketika itu, saya difahamkan Parti Bersatu pun tahu. Tapi tak mahu masukkan klausa ni. Mungkin ada strategi. Ya. Inilah yang berlaku sekarang. Makan diri. Wallahualam. Di penghujung ni apa yang boleh Datuk katakan langkah selepas ini, apabila mungkin lepas ini kedudukan di parlimen juga akan berubah, Datuk? Bergantung kepada keadaan. Ya. Dia bergantung kepada saya untuk memohon nak duduk di sebelah mana.
Untuk hari akhir ni, saya masih lagi duduk di kursi lama. Di next term nanti tak tahu lagi, tak terfikir lagi. Tengok keadaan. Tapi apa yang boleh digambarkan? Akan duduk di kerusi sama ataupun Saya tak mau gambarkan tak mau gambar? sebab saya, I'm a workers. I'm a operator. Ya. Yang mana tak betul, saya kata tak betul. Yang mana betul, saya buat betul. Kalau ada sampai peringkat saya perlu letak jawatan, saya letak jawatan. Kalau betul semua pengundi tak nak saya, dia orang bawa ke yang ramai-ramai tak mau saya, okey. Saya boleh letak jawatan. Pilihan raya yang lepas, saya kurang kempen. Saya bagi tahu kat jentera saya, tanya jentera yang ada di sini. Kita nak tengok apa pengundi nak. Kita dah bagi khidmat. We go to every house. Pengundi nakkan parti ataupun nakkan orang yang berkhidmat. Right. Sebab tu dalam pilihan raya lepas, yang saya menangkan 3 orang wadon tu, kalah 3-3. Saya menang lagi sekali 4-0. Sebab rakyat tahu menilai siapa yang buat kerja, siapa tak buat kerja. Lepas ni you boleh interview diorang ni. Carilah mana-mana parlimen yang sekarang buat macam saya. Parlimen menteri pun tak buat macam saya. Kira Datuk membuka langkah kepada parlimen-parlimen yang lain. Saya nak manfaat ini dirasai oleh seluruh negara. Kalau saya tak buat tindakan macam ni, saya punya kaedah ni tak dapat dinikmati orang lain. Ini salah satu supaya kita dapat sebarkan. Dia is economic nucleus. Bukan hanya rakyat dapat barang yang murah, tetapi ramai lagi yang boleh terlibat dalam supply chain yang saya buat. Ya. Saya mewujudkan peluang-peluang pekerja-pekerja sambilan di kawasan saya. Ada satu benchmark yang telah diletakkan oleh Wabi Datuk sendiri, mungkin dalam sudut ekonomi surrounding, dan kita melihat ini juga boleh dijadikan seperti saya kata benchmark kepada parlimen-parlimen lain. Bukan hanya nak menyatakan sokongan untuk poket sendiri, poket pun ya juga Datuk. Poket sendiri pun ya juga. Soalannya apa soalannya? Sokongan kepada PMS ini untuk poket sendiri pun ya juga? Tidak. Tak ada. Tidak. Tapi ini memang untuk parlimen dan kebajikan rakyat. Kalau saya tak nak buat apa-apa sekarang, saya insya-Allah cukup untuk keluarga, anak-anak saya, untuk hidup cukup. Kenapa saya nak bakar diri saya lagi? Ya, kalau tengok, kadang-kadang tengok isteri saya pun sedih juga. Mungkin dia tak nyatakan je. Tapi inilah keadaan yang berlaku. Kenapa? Saya dah ada semua dah, cukup. Kenapa saya nak susah payah? Saya fikir saya bercakap dengan pegawai-pegawai saya. Macam mana kita nak buat? Apakah kita cukup dengan hanya bagi makan saja? Bagi makan ikan saja dengan pengundi kita? Jalan tak komplit, bandar tak ada. Takkan saya nak tinggal 4 tahun macam tu? Itulah hasrat saya sebenarnya. Dan saya berani challenge Malaysia Gazette. Compare mana-mana parlimen lain. Malahan parlimen menteri yang buat macam saya. Take challenge. Saya berani challenge. Yang saya buat khidmat di kawasan saya ni, kawasan menteri pun tak buat. Ya. Buat musim pilihan raya Datuk. Saya buat sebelum pilihan raya, Tak, lepas maksud saya pilihan parlimen lain tu kalau buat pun musim pilihan raya. Saya buat is a real thing. Saya bukan bagi subsidi, bukan bagi upah, tak, saya buat real. Supaya benda tu boleh berjalan sepanjang masa. Selepas ini, parlimen mana yang ikut jejak Datuk? Siapa nak ikut, saya bagi peluang. Saya cuba juga tadi tu. Tak lepas je. Jadi kita tunggu 5-6 lama nanti yang akan mengikut jejak. Kerana semuanya bertitik tolak demi rakyat. Betul tak? Bukan untuk sendiri, bukan untuk apa sahaja, tetapi untuk pembangunan, untuk ekonomi parlimen sendiri. Kerana dilihat pembangkang tidak mendapat tawaran yang baik ataupun kebajikan yang baik kerana ego. Betul tak? Tak nak berunding dan sebagainya. Kau tak nak berunding tu kenapa? Ya. Yang menjadi mangsa adalah rakyat. Pengundi. Rakyat dimomokkan. Maknanya dimomokkan kerajaan, mana ahli parlimen pembangkang menyalahkan kerajaan sepanjang masa. Pada saya, ada tak kaedah-kaedah lain? Kaedah lain ada tak? Boleh tak kita pakat-pakat elok?
Kenapa kerajaan tidak memberikan peruntukan yang sama kepada ahli parlimen pembangkang, sama yang didapat oleh ahli parlimen kerajaan? Saya tak mau cakap bagi pihak kerajaan, tetapi kerajaan sebelum-sebelum ini macam tu juga. Semasa Tok Sri Anwar Tambun jadi pembangkang, di bawah kerajaan Ismail Sabri, berunding, Ya. bincang, Ada MOU ketika itu. ada MOU. Dia merungkai mengapa agaknya ahli-ahli parlimen pembangkang ini tidak dapat peruntukan seperti yang kita lihat di dalam Dewan Rakyat, walaupun mereka acap kali menyatakan peruntukan-peruntukan, tetapi pintu dibuka, ketuknya tidak ada. Itu betul. Langkah tak ada, ketuk tak ada, betul. Salam lagilah tak ada kan. Saya harap dengan saya punya langkah ini membuka hati pucuk pimpinan PN untuk berunding. Baik, kita melihat banyak lagi kawasan-kawasan ahli parlimen pembangkang yang perlu juga peruntukan dan sebagainya, tapi mereka perlu mengendurkan sedikit ego itu untuk bertemu dengan pucuk pimpinan ataupun kerajaan bagi orang kata kelangsungan kehidupan rakyat. Betul. Puan, untuk makluman Malaysian Gazette dan rakyat semua, 74, 75, 74 campur 1 parlimen PN ni ialah Parlimen Melayu. Luar bandar, cuba puan bayangkan 74 kawasan orang Melayu asal negara ini tak ada peruntukan. Tak boleh bina jambatan. Yang ada peruntukan yang biasa, yang disalurkan melalui pejabat daerah. Ya. Itu ada. Tetapi masalah-masalah yang immediate, tempat mengadunya ialah ahli parlimen. Takkan tak boleh ahli parlimen ni berkorban sikit untuk runding. Kita dah bercakap dengan kerajaan. Tak boleh ke kita ni sebab pembangkang? Apa salahnya? Kalau kita pergi berunding untuk dapatkan sedikit peruntukan. Kenapa nak salahkan? Mereka dah buka pintu. Dia kerajaan. Kita meredahlah diri sikit. Ular menyusup akar tidak akan hilang bisanya. Apa yang kita takut? Kalau kita ni betul buat kerja, kita boleh menang di bahagian kita, dia boleh menang pada parlimen kita. Kalau ahli-ahli parlimen yang lain nak kekal dalam keadaan itu, tak nak bantu rakyat, kita pulang pada mereka. Baik. Di penghujung ini, apa yang boleh Datuk katakan apabila Datuk menjawab segala persoalan, tomahan, kritikan dan sebagainya, sudah pun dinyatakan dengan molek sekali, dengan baik sekali mengapa langkah itu dilakukan dan harapan Datuk dan langkah Datuk selepas ini? Harapan saya ialah kepada orang-orang Melayu beragama Islam. Kita dah pecah banyak dah, susah. Ya, jadi kita berpadulah. Ya. Tolak ansur sikit. Jangan kita letakkan keegoan kita sehingga kita tidak boleh menjaga agama dan bangsa kita. Kemana nak bagi bangsa Melayu ni? Yang pecahnya Melayu. Ya. Bangsa lain tak pecah macam kita. Mana ada parti Melayu yang boleh buat kerajaan sekarang? Tidak ada satu parti Melayu pun yang boleh dapat majoriti membentuk kerajaan. Patutnya ada parti Melayu membentuk kerajaan. Apakah orang Melayu tak mahu sedar lagi dengan sentimen kepartian? Saya akan, insya-Allah, saya akan mendahului ini untuk membuka ruang kita bincang, runding, tolak ansur supaya orang Melayu kembali bertaut. Saya terlibat masa 1987 bila UMNO diharamkan. Saya dipanggil untuk bertugas di Biro Tata Negara. Ya. Masa itulah kerja Biro Tata Negara ialah meniupkan semula nilai Melayu baru dalam gagasan 2020. Kita mobilize semua jentera untuk bagi penerangan, mengajak, memujuk, mentarbiah orang-orang Melayu supaya duduk sekali. InsyaAllah Melayu tambah kuat. Ini masanya lagi sekali untuk kita buat semula di bawah sekarang ni gagasan kerajaan madani. Why not kita support? Yang mana salah kita tegur. Yang mana bagus kita support. Supaya agama dan bangsa kita kuat. Okey geng, alhamdulillah geng. Inilah orang kata kononnya membina negara bersama ulama-ulama, bersama ulama-ulama, membina negara
membina politik, membina itu macam bersama dengan ulama apabila mereka bersama dengan PAS. Tapi disebabkan kesombongan dan betapa riaknya, kebanggaan kononnya dapat undi Melayu lah, itulah bla 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 bla. Lalas kita boleh tengok selepas pendedahan yang hampa dengar tadi kan, inilah perangai sebenarnya Perikatan Nasional. Mereka jujur cakap semata-mata kemaruk kuasa, gila kuasa. Sebab mereka dah pernah menikmati kan. Mereka dah pernah 3 tahun lebih, mereka jadi kerajaan. Macam Muhyiddin, Hamzah Zainuddin, beberapa orang, Azmin Ali, apa semua kan. 5 tahun, hampir 5 tahun, mereka berkuasa kan. Sebab tu kita boleh tengok tara mana mereka punya mewah pilihan raya hari tu. Sebab apa? Sebab mereka ada kuasa. Of course ada duit. Boleh sakau, boleh celup, boleh ini. Tapi kena ingat, bila sumber yang haram, cara yang haram, segalanya dengan yang haram, hati dan perasaan ni Allah takkan izinkan, Allah takkan bagi ketenangan. Allah akan bagi gundah gulana, huru-hara, penyakit hati, penyakit jiwa terhadap orang lain. Orang lain pun berusaha, orang lain pun berkempen, orang lain pun berusaha kan. Tapi orang lain tak ada menggunakan rasuah, tak ada mengkafirkan orang, tak ada menggunakan hukum hakam terhadap seseorang. Berbeza dengan pihak mereka mengkafirkan orang, mensyurga nerakakan orang, menghukum orang. Sebab itulah yang mana yang tunggang nama-nama Allah, tunggang agama Allah, tunggang agama Islam, tunggang itu, tunggang Melayu, tunggang ni, Allah takkan izinkan menang. PAS 60-an dah ada dah parti dah. Kenapa dia tak menang-menang? Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat kan. Apa boleh tengok, kami ambil masa 20 tahun kan, 20 tahun alhamdulillah boleh jadi kerajaan. Dan juga Barisan Nasional 60 tahun berkuasa. Kenapa setiap pilihan raya demi pilihan raya demi pilihan raya Allah izinkan mereka menang? Sebabnya kita tak gunakan Allah, kita tak gunakan agama Allah, kita tak guna hadis-hadis Nabi untuk nak raih undi, untuk nak pancing undi. No. Tapi apabila puak-puak ni membuat perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang menjatuhkan agama Islam, yang memberi imej buruk, wajah buruk kepada agama Islam, sebab tu Allah tak izinkan mereka menang. Tapi sampai sekarang, kita belum menang, Islam belum menang. Dek, Islam tu tak ada kena mengena dengan parti politik. Tak ada kena mengena dengan satu-satu NGO macam gabungan ke apa kan. Tapi sampai sekarang mereka masih menunggang agama. Sekarang ni Parti Bersatu pun bersama dengan PAS terus. Mereka ni pun terpelosok dengan PAS duk tunggang agama kau-kaunya. Sebab tu Allah ni cerita dia, bila kumpulan-kumpulan pengkhianat, Allah akan bagi huru-hara di dalam jiwa dia, di dalam jiwa sanubari dia. Allah akan di dalam puak-puak mereka akan wujudnya perpecahan, akan wujudnya pergaduhan, akan wujudnya pelbagai masalah. Disebabkan apa? Semua di dalam Parti Bersatu tu ada kepentingan. Mereka boleh ditubuhkan Perikatan Nasional dan juga Parti Bersatu tu pun disebabkan khianat. Disebabkan puak-puak pengkhianat, Parti Bersatu boleh makin hari makin ramai. Sebelum ni lah, sekarang makin orang dah makin lari, orang dah makin tinggal ya. Jadi itulah hampa boleh tengok dengan gundah gulana huru-hara ni penyakit hati sesama mereka. Cuba tengoklah kan, kawan tu baru bagi sokongan kepada Datuk Seri Anwar, terus dah kena remove daripada grup WhatsApp puak-puak ahli-ahli parlimen ni. Apa kerjanya buruknya perangai-perangai mereka ni, terus kena remove. Of course lah, lagi 4 orang tu sudah pasti dia dah kena remove dah. Tapi alhamdulillah di dalam hak yang wawacana tadi tu, aku sangat-sangat puas hati. Dia dedah habis, dia cerita habis perangai-perangai sebenar. Sebab mereka masih nak harapan. Mereka Perikatan Nasional Parti PAS masih ada harapan lagi untuk nak tumbangkan kerajaan hari ni dan menaikkan kerajaan baru mereka. Mereka nak, of course, sebab tu mereka tak mau berunding. Of course, salah satu rundingan, syarat-syarat rundingan Perikatan Nasional Pembangkang tidak menumbangkan kerajaan. Seperti mana yang dibuat waktu Ismail Sabri, dan seperti mana yang dibuat waktu zaman Perikatan Nasional di bawah Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, turut
ada tanda tangan supaya Pakatan Harapan waktu tu jadi pembangkang tidak menumbangkan kerajaan Ismail Sabri di bawah Perikatan Nasional. Itu salah satu perjanjian dan alhamdulillah memang kerajaan waktu itu pembangkang daripada Pakatan Harapan tidak berusaha untuk menumbangkan kerajaan waktu tu. So sebab itulah dengan perjanjian syarat-syarat, kita sama-sama bersetuju, so dapatlah peruntukan. Tapi puak-puak PAS dan juga Parti Bersatu ni disebabkan mereka tak boleh terima hakikat. Mereka tak boleh terima hakikat. Mereka tak boleh terima hakikat. Mereka tu menjadi pembangkang dan mereka kalah di dalam pilihan raya. Dan UMNO tak mau ke mereka. GPS tak mau dekat mereka. JRF pun tak mau dekat mereka. Sebab tu, mereka tak dapat jadi kerajaan. Sekarang ni, Anwar Ibrahim baru naik jadi Perdana Menteri. Beberapa hari saja dia dah umumkan untuk MA 63 untuk rakyat Sabah Sarawak. Sudah pasti kan? Dan juga projek-projek dekat Sabah Sarawak depa boleh buat sendiri sampai ratus juta. Depa tak perlu tanya kerajaan pusat. Cuba tengok Anwar Ibrahim bagi kenikmatan kepada GPS dan juga JRS ni untuk memerintah Sabah dan juga Sarawak. Of course lah JRS akan sayang kepada Anwar Ibrahim. Jadi bila kerajaan akan tumbang? Bila kerajaan akan tumbang? Seperti mana yang Arau Hadi Awang itu. Oh, sampai masa kita akan naik jadi kerajaan. Sampai masa kita akan naik. Sebab tu aku duk ulang berkali-kali. Parti PAS, Parti Bersatu, Perikatan Nasional berjaya bentuk kerajaan bukan melalui pilihan raya. Mereka berjaya bentuk kerajaan pusat dengan jalan khianat saja. Mereka takkan berjaya dengan cara pilihan raya. Sebab rakyat dah boleh celek. Rakyat dah nampak agenda mereka. Hanya beberapa kerat saja mereka boleh tipu, mereka boleh ni. Cuba tengok kenapa baru-baru ni Hadi Awang kata orang tua tak faham bahasa je yang tak undi Perikatan Nasional. Why? Kenapa orang tua tak undi PN? Sebab orang tua ada akal. Orang tua mereka dah lalui, mereka dah tahu dah macam mana parti PAS, macam mana puak-puak PAS ni. Mereka dah 30, 40, 50 tahun dah mereka dah dapat tengok Perikatan Nasional ni. Parti PAS ni siapa dia sebenarnya. Sebab tu mereka tak undi PAS. Kan? Dan sekarang ni PAS dapat memperdayakan anak muda yang baru saja berpolitik, baru saja tak kenal lagi pun politik, tahu-tahu dia dah boleh undi. Sebab tu dia pergi undi Perikatan Nasional sebab dia tak kenal. Dia terpengaruh yang kononnya parti agama, dia pernah memperjuangkan agama. Kena ingat, kalau PAS memerintah, PAS tak akan buat pun. PAS tak akan buat apa yang dia cakap. PAS tak akan buat apa yang dia kata nak buat negara Islam, ekonomi Islam. Dia tak akan buat. Sebab sekarang ni aku nak tanya, negara kafir kan negara Malaysia ni? Malaysia ni dia macam kita sekarang ni negara kafir kan? Semua bersistemkan kafir ke apa? Kita ada sistem Islamik kita. Kita pun ada cara-cara Islam kita. So, hang nak buat negara yang macam mana? Hang nak buat negara kita macam Afghanistan. Hang nak buat macam Mesir, bergaduh sana sini. Kerja sesama Islam, berperang sesama Islam. Macam tu, hang nak buat. Jadi, adakah sekarang ni agama Islam di dalam negara kita ni terancam? Adakah kita tak boleh azan, kita tak boleh semayang, kita tak boleh buat kerja-kerja agama? Adakah jemaah tabligh pun tak boleh berjalan? Ataupun dekat Sri Petaling yang jemaah tabligh mereka duk kumpul setahun 2 tahun sekali. Kan? Adakah memang dah terancam? Sehingga kan rakyat Cina yang duduk dekat Sri Petaling berterima kasih kepada umat-umat Islam dekat yang duk pergi dekat Masjid Sri Petaling tu. Sebab disebabkan Sri Petaling ni lah dapat kejut rakyat walaupun Cina, India bangun pagi-pagi. Betapa nikmatnya ni. Cuba hampa pergi tanya, disebabkan tambah Penang. Azan subuh 2 kali. Mereka lagi suka sebab waktu azan subuh tu lah dengan azan seruan ilahi tu dapat kejut semua umat-umat yang mana yang perlu keluar mencari rezeki. Dan orang-orang Islam sebelum keluar mencari rezeki semayang subuh 2 kali. Kan? Adakah itu semua terancam? Adakah terancam? Ni DAP tu, ni dekat Penang diperintah oleh DAP. Adakah terancam? Tak ada berlaku apa-apa pun. Hampa dah buat teruk. Hampa duk menipu orang. Kan? Dekat Kelantan, Terengganu. Lagi teruk di bawah pemerintahan hampa dengan zina, anak luar nikah, segalanya berlaku di sana. Jadi inilah sedikit
perkongsian aku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Jangan mudah terpengaruh dengan puak-puak ni. Puak-puak pengkhianat sampai mati pun dia akan dalam hati dia tu dia nak khianat orang. Sebab dia dah rasa sedap khianat. Khianat aku dapat. Khianat aku dapat. Khianat sikit aku dapat banyak, babe. Jadi mentaliti depa, pengetahuan depa akan terus berusaha untuk khianat orang. Jadi terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Terima kasih, geng. Assalamualaikum.